Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna bi nuril 'ilm waftah 'alaina abwaab fadlika wansur 'alaina khazaa'in rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali saya terima kasih kepada Ustaz selaku acara majlis pada pagi yang mulia ini, khususnya tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis sekalian. InsyaAllah kita akan memulakan kuliah kita, iaitu berhubung dengan dengan solat berpandu kepada kitab iaitu Mafatul Badrin. Sebenarnya kitab Mafatul Badrin yang ada di hadapan tuan-tuan dan perempuan ini sebenarnya adalah telah maksudnya diubah seperti keluasan, maksudnya telah dipermudahkan dengan bahasa terkini. Mula-mula ejaan umum. Kalau dulu ejaan yang teori, dia teks asal. So, teks asalnya dia ya. Teks asal. Kemudian diolah oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Lama lah cerita ni hampir 20 tahun dulu. Saya masih ingat lagi sebab kitab ni saya terlibat. Sebagai edit saja. Tapi yang di draftnya ialah oleh pegawai daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kemudian lepas bergerak dia minta saya untuk edit balik. Betul-betul saya terpaksa banyak kawan-kawan yang perlu dia betulkan, saya betul lepas kita cetak. Tapi saya masa cetak tu lepas tak ni saya. Sebab itu ada kadang-kadang berlaku kesilapan cetak dan sebagainya. Jadi sebab itu kita tengok sini kalau kita lihat di sini ialah dia kitab sembahyang. Misalnya diambil daripada kitab as-salat. Kitab as-salat ini satu kitab pada menyatakan solat, sembahyangnya solat, sembahyang. Baik. Sebelum kita pergi kepada pengertian solat di sini, pengertian sembahyang solat di sini tak sebut. Di sini tak sebut apakah dimaksudkan dengan solat di segi bahasa dan di segi istilah. Yang dia terus kepada menceritakan tentang sembahyang pada 5 waktu sehari malam, kemudian dijelaskan masa-masa sembahyang 5 waktu itu. Jadi sebelum kita nak memulakan ini, elok dia juga kita mengetahui apakah maksud dengan solat. Solat itu sembahyang di dalam masa Melayu kita ialah solat sembahyang. As-salah ini di segi bahasa ialah doa. As-salah ini di segi bahasa ialah doa. 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 Jadi solat di segi bahasa Arab makna asal mana doa. Tetapi yang dimaksudkan dengan solat di segi istilah fiqh yang dalam masuk sini ialah merupakan aqwalun wa af'alun muftatahatun litakbir muftatahatun litasbih. Artinya beberapa perkataan dan beberapa perbuatan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Dengan salam Buddha sampai salam dengan cara-cara yang ditentukan. Itu dikatakan sembahyang di segi bahasa. Jadi walaupun sembahyang di segi bahasa tadi, di segi istilah tadi merupakan perkataan dan juga beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan juga diakhiri dengan salam. Baik. Jadi dalam solat, dalam pengertian istilah itu sebenarnya ada mengenai doa dia. Itu memang ada mengenai doa lah. Banyaklah doa dalam solat pun dalam Fatihah sendiri pun ada ihdinas siratal mustaqim. Dan yang lain pun ada lagi masih kita berdoa dalam solat itu juga ada beberapa perkataan yang bentuk doa. Tapi yang maksudkan istilah ini adalah bermula daripada perkara sehinggalah ke akhir mati salam. Kemudian dia kata pendahuluan 115. Ini dia guna section. Ini cara baru dia buat tu, dia guna dia section 115. Sembahyang yang diperlukan adalah 5 waktu sehari semalam.
Cuma dia ceritakan solat yang wajib kita lakukan sehari semalam ialah 5 kurang. Baik. Kemudian kita nak tahu bilakah semayang ini diwajibkan. Semayang ini diwajibkan ialah diberjalan pada dilakukan itu pada malam Isra dan Mi'raj. Pada malam Isra dan Mi'raj. Malam Mi'raj itu Rasulullah malam Isra dan Mi'raj itu malam itulah difardukan ke atas Rasulullah dan juga atas umatnya melaksanakan semayang 5 waktu kurang. Baik, itu sejarah. Jadi kita kena tahu maknanya kita sikit lagi kita akan jumpa dengan bulan Rajab. Jadi sama Isra Mi'rajnya ada disebut di situ dan di sini. Jadi saya nak terangkan ini itulah berlakunya syariat ataupun bilakah masa yang kemudian diwajibkan solat 5 waktu adalah umat yang Muhammad SAW ialah daripada malam Isra pada malam Mi'raj sendiri. Nah, cumanya dia bermula untuk semua saya dia kata. Baik. Sembahyang itu wajib ditunaikan sebagai wajib yang diperluaskan sebaik saja masuk waktunya. Sekiranya waktu sesuatu sembahyang itu telah tersempit, jadi mubayyak, wajiblah disegerakannya. Jadi nak cerita ni wajib. Sembahyang ni dia kata wajib kita tunaikan. Wajib dalam usul fiqh. Kalau kita bincang dalam usul fiqh, jadi wajib ada dua. Ada wajib muwasak, ada wajib mubayyak. Wajib muwasak ni ialah wajib yang wajib masa kita tunai itu masa tu panjang. Masa tu panjang, tapi masa yang disuruh kita lakukan itu begitu panjang sekali, ada berbanding dengan masa kita laksana. Masa kita laksana tak kata lama, kalau semayang tu 20 minitnya, tapi masa tu begitu berjam-jam lah. Itu dia betul wajib itu wajib muwasak, wajib yang diperluaskan. Satu lagi wajib mubayyak. Wajib mubayyak ni dia satu kewajipan yang dia mesti dilaksanakan dalam dia masa tu masa yang begitu, masa yang ketat. Tidak ada keluasan masa tadi. Contohnya macam puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan start bila? Start dia naik masuk pajak, masuk waktu subuh sampailah ke tenggelam matahari. Jadi betul-betul masa itu memang dia masa yang ketat. Tapi sudah berlainan dengan sembahyang 5 waktu masa begitu panjang, subuh pun masa dia bagi ruang tu tak sejam, sejam lebih. Tapi sembahyangnya ialah tak sampai beberapa minit saja. Ditinggal subuh, asar, maghrib dan isya. Baik, itu dia cerita sini. Dia kata sembahyang itu wajib ditunaikan sebagai wajib yang diperluaskan. Maksudnya sembahyang ini, kewajipan sembahyang termasuk dalam wajib muwasak dalam Islam kita, wajib muwasak. Apa dia? Iaitu diperluaskan. Wajib yang diperluaskan sebaik sahaja masuk waktu. Masuk waktu wajib kita lakukan, cuma diperluaskan masanya. Maknanya kalau kita tak buat awal waktu, kita buat pertengahan waktu dan di akhir waktu. Nah, cuma sekiranya waktu sesuatu sembahyang itu ia telah tersempit, wajiblah disegerakannya. Tak ada masa tu masa dah suntuk dah, masa tu akhir dah, tinggal berapa minit dah habis dah. Dan masa tu maknanya masa yang suntuk, yang baik, masa yang sempit, yang suntuk, maknanya yang masa tu betul ngam-ngam untuk kita laksanakan salat. Pada ketika itu wajib mubayyak. Wajib mubayyak maknanya kita wajib sembahyang itu dengan sirat. Tak boleh kita tanya lagi. Kalau zuhurnya masuk pukul 1:30, kita kata kalau 1:30 boleh lagi lah. Apa kita nak sembahyang pukul 3 tak apa, boleh. Tapi yang terbaik sekali ialah sembahyang di awal waktu. Sebab itu yang waktu dimana kita boleh lewatkan sampai pukul 3:30. Boleh tak boleh kita nak lewat lagi sampai tinggal 3 minit lagi dah. Jadi kalau 3 minit tu masa tu memang masa yang pada masa itu wajib kita tunai dengan sirat, bukan boleh bertanggung lagi. Itu masuk dalam kata wajib puasa. Jadi apabila sekiranya waktu sesuatu sembahyang itu telah tersempit, ini mubayyak dalam masalah, wajiblah disegerakannya. Baik. Di waktu itu juga wajib disegerakannya, di waktu itu juga, di masa waktu yang tersempit tadi. Yang terakhir.